A'udzubillah bismillahirrahmanirrahim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana izin dan limpah kurnianya dapat lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama bersiaran pada hari ini, hari Jumaat, di mana hari Jumaat yang pertama kita berada di dalam bulan Syawal insya-Allah, dan hari ini juga merupakan hari raya yang ke-6 bagi kita insya-Allah. Jadi kepada tuan-tuan yang dah tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin berpuasa sunat di dalam bulan Syawal, mungkin selepas daripada hari yang pertama tu dah berpuasa, alhamdulillah hari ini dah hari yang kelima bagi tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian pendengar, penonton, hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah hari ini merupakan hari yang pertama bagi Ustaz Hilmi bin Abdullah. Beliau merupakan imam Masjid Alwi dan juga hakim tilawah dan juga hafazan semenjak 2006, manakala peringkat negeri Perlis semenjak 2018 sehinggalah ke sekarang. Di mana hari pertama bagi ustaz selepas kita menyambut raya, kita cuti selama 3 hari insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, senang pendengar, penonton, hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang berbahagia ustaz pada hari ini memilih untuk kita melakukan tahsin pada surah Al-Jin ayat yang pertama sehinggalah ayat yang kelima, sikit saja 5 ayat yang boleh didapati pada halaman 572. Saya ulang, pada surah Al-Jin ayat yang pertama sehinggalah ayat yang kelima yang boleh didapati pada halaman 572 insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, senang pendengar, penonton, hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, tanpa buang masa saya hari ini menjemput dan juga mempersilakan yang berbahagia ustaz untuk mendengarkan bacaan kepada kita terlebih dahulu bagi menjadi panduan dan juga rujukan khususnya kepada pemanggil-pemanggil yang akan membuat talian selepas daripada ini nanti. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syafiee. Jadi insya-Allah hadirin hadirat sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membaca surah Al-Jin ayat 1 hingga 5 pada muka surat 572. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. Alhamdulillah, demikian tadi bacaan yang telah pun diperdengarkan oleh yang berbahagia Ustaz Hilmi bin Abdullah daripada surah Al-Jin ayat yang pertama sehinggalah ayat yang kelima yang boleh didapati pada halaman 572 insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton, hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sharing ini membuka talian interaktif Perlis Mengaji, iaitu talian 0134324423 untuk tuan-tuan dan puan-puan menghubungi kami dan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada yang berbahagia ustaz insya-Allah. Baik,
Tuan-tuan dan puan sidang pendengar, penonton, hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, suka saya untuk memberikan pesanan seperti biasa, iaitu pertamanya kepada individu-individu yang ingin membuat talian kepada kita ataupun membuat panggilan bacaan kepada kita, janganlah menangguhkan talian anda sekiranya anda mendapati saya sedang bercakap ataupun yang berbahagia ustaz sedang memberikan sedikit pesanan ataupun tips penerangan berkaitan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, kerana talian anda merupakan keutamaan kami, talian anda merupakan apa yang kami hajat-hajatkan. Jadi sekiranya penerangan berlaku, maka apabila datangnya talian, maka kita akan mengutamakan talian anda dan kita akan menangguhkan kita punya sesi penerangan ataupun sedikit ucapan itu selepas selesai tuan-tuan dan puan membuat bacaan, ataupun bila mana tiada sebarang pemanggil, maka kita akan sambung kembali kita punya sesi penerangan insya-Allah. Jadi untuk itu saya mengharapkan tuan-tuan dan puan, sidang pendengar, penonton, hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tidaklah menangguh sekiranya ada nak membuat talian mungkin yang pertama kali ataupun yang telah pun berkali-kali bersama dengan kita insya-Allah. Jadi tanpa memasa saya nak menjemput sekali lagi yang berbahagia ustaz untuk memberikan sedikit tips kepada kita berkaitan dengan kaifiat tentang tata cara nak baca. Tapi baru dah jemput ustaz untuk membuat talian ni, dah ada orang telefon, tak apa. Kita utamakan pemanggil kita insya-Allah. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ni Puan Mariam ke? Ya, dipersilakan Puan Mariam dengan yang berbahagia ustaz. Assalamualaikum. Dipersilakan Puan Mariam dengan ustaz terus. Ya, sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu sami'a nafarun minal jinni faqalu innama sami'na Qur'anan ajaba. Baik, Puan Mariam, waktu kita mendengungkan hukum wajibul gunnah ya, pada annahu ila rusydi amanna bih tak apa baca dulu. walan nusyrika rabbina ahada. Ya. Wa annahu sajad rabbina mattaqatu sahbatan wala walada. Wa annahu kana yaqulu sahihun ala Allahi syaqqa. Wa anna dhatanna allam taqul al-insu wal jinnu ala Allahi kadhiba. Ayo. Sadaqallahul azim. Subhanallah azim, masya-Allah. Satu bacaan yang merdu yang disampaikan oleh Puan Mariam. Baik, apa yang ingin saya katakan di sini pada bacaan tadi, iaitu pada hukum wajibul gunnah ataupun hukum-hukum dengung ya, yang kita baca, kalau boleh itu diselaraskan ataupun disamakan harakat dengung ya. Contohnya macam ayat yang pertama, kalau kita tengok di situ ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 tempat dengung
di mana tiganya adalah hukum wajibul gunnah dan satunya hukum idgham ma'al gunnah. Jadi kalau kita nak mendapat bacaan yang elok dan baik, maka kita hendaklah menyelaraskan ataupun kita hendaklah menyamakan harakat sewaktu kita mendengungkan bacaan. Contohnya, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu. Maknanya nafarum, kemudian minal jin, kemudian ada satu lagi فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Maknanya kita menyamakan, menyelaraskan harakat dengung tu dengan sempurna. Ada juga kadang-kadang bila kita tak cukup nafas, bila kita berjumpa dengan mat yang dibaca panjang, ataupun kita berjumpa dengan tempat-tempat yang nak didengungkan, kita memendekkan ataupun kita tidak menyelaraskan harakat dengung itu ataupun harakat mat. Contohnya macam kita baca Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na. Dia makin lama tu dia makin kurang. Jadi itu kena jaga ya. Baik, terima kasih Ustaz. Kita akan terus kepada pemanggil kita yang seterusnya. Ya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. siapa di talian? Zahariah. Ya. Puan Zahariah daripada Kangar. Baik. Dipersilakan Puan dengan yang berbahagia Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, selamat hari raya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Baik, sami'na itu jaga, jangan sami'na. Itu jadi terputus. Ya, huruf ain tu. Ulang balik lah. Ya, faqalu. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا Aywa, cantik. يهدي إلى الرشد فآمنا به Ya. ولن نشرك بربنا أحدا Ya. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا Ya. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا Ya. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس Lan taqulal, bukan taqulul. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا Aywa. صدق الله العظيم. Baik, sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Bacaan yang baik, cuma kurang berhati-hati sikit tadi ya, dekat baris. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ayat yang pertama tadi iaitu rafa'ain sakinah ataupun ain sukun tu. Jadi bunyi ain mati dia tidak terputus ya bunyinya.
Inna sami'na. Macam kita baca surah Al-Fatihah pun ada. Iyyaka na'budu. Na'bu. Sami'na. Dia macam tu, ya. Dia orang kata apa? Dia mengheret sikit bunyi tu. Iya. Okey. Okey Ustaz, kita terus kepada memanggil yang Ya. seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Makcik Rohana. Makcik Rohana daripada Santan ke? Ya. Ya, dipersilakan Makcik Rohana dengan yang berbahagia Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن Ya. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا Ya. يهدي إلى الرشد فآمنا به Ya. ولن نشرك بربنا أحدا Ya. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا Ya. وأنه كان يقول سفيهنا على يقول الله سفيه. شططا Yaqulu safihuna. Lu pendek. وأنه كان يقول سفينا على الله شططا Yaqulu safihuna. Ya, hu tertinggal. وأنه كان يقول سفينا على الله شططا Ya. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا Ulang sekali lagi. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا Ya. Ya. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Aywa. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kena hati-hati sikit ya dalam melihat ayat-ayat tu. Kalau tidak dia jadi macam tadi safina. Dia tertinggal hu tu. Tertinggal huruf ha ya. Kemudian ya yaqulu safihuna. Lu pun tidak dibaca panjang ya sebab tidak terdapat huruf mad selepas huruf lam. Okey Ustaz, kita akan terus kepada pemanggil kita yang keempat. Ya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Saya Fauzia. Puan Fauzia. Daripada mana Puan Fauzia? Saya daripada Kuala Perlis. Puan Fauzia daripada Kuala Perlis. Baik, dipersilakan Puan Fauzia dengan yang berbahagia Ustaz. Kita cuba ya. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا Ya. Puan Fauzia, saya minta Puan Ya. Fauzia mungkin dekatkan sikit telefon tu. Dia macam ya. bila tengah baca tu, awal-awal baca okey tapi bila tengah-tengah dia tenggelam sikit. Ya. Okey, yang ni Okey. cantik. Ya, baik. Teruskan. Okey nah. Ya. Teruskan. Teruskan. Ya. Ya, sambung. فقالوا
إنا سمعنا قرآنا عجبا Ya. يهدي إلى الرشد فآمنا به Ya. ولن نشرك بربنا أحدا Ya. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا Ya. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا Ya. وأنا Zanan. ظننا أن لن Sekali. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا Aywa. صدق الله العظيم. Astagfirullahalazim. Ya. Baik. Baca. Ya, sama. Satu bacaan yang baik daripada Puan Fauziah. Jadi tak ada komen lah ya. Tak ada komen lah. Cuma tadi pada ayat yang kelima tu saja. Ya, dia tersasul sikit ya. Ya. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada pemanggil kita yang keempat sebentar tadi, iaitu Puan Fauziah daripada Kuala Perlis. Setakat sekarang ni tuan-tuan, pada hari ini kita tidak menerima sebarang pemanggil daripada kaum Adam lagi. Mungkin kaum Adam ni letih puasa ke macam mana ke, kita tak tahu lagi lah Ustaz. Tak apa, walaupun kaum Hawa, kita tidak mendiskriminasikan mereka. Sesiapa pun anda boleh untuk membuat talian kepada kita. Kita bukan utamakan lelaki, kita bukan utamakan perempuan. Semua, sesiapa sahaja boleh untuk membuat talian, baik kecil, besar, tua, muda. Sebab tu kadang-kadang kita juga menerima pemanggil cilik kita setakat sekarang ni, iaitulah adik Zuhilmi ataupun Zul Hisham yang berusia 9 tahun dan juga 11 tahun. Ni antara pemanggil cilik kita berusia 9 dan juga 11, darjah 3 dan juga darjah 5. Sekolah rendah lagi dah. Alhamdulillah baca Al-Quran dengan tajwid, bagi hak-hak makhraj huruf. Itu yang kita nak sebenarnya berlaku kepada ibu bapa terutamanya, untuk memberikan didikan seawal yang mungkin kepada anak-anak, insya-Allah. Baik Ustaz, sebelum kita menerima pemanggil yang seterusnya, mungkin kita minta Ustaz buat sedikit penerangan berkaitan dengan ayat yang kita nak baca tadi, memandangkan kita belum sempat untuk membuat sebarang penerangan. Baik, persilakan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ayat yang kita baca pada hari ini semuanya berakhir dengan hukum mad iwad ya. Mad iwad. Kita ubah tukar, ubah daripada bacaan baris tanwin kepada bacaan baris satu. Ataupun kita bila kita berhenti, dia berbalik kepada hukum asal bacaan, iaitu menjadi mad asli. Tapi kita tak katakan mad asli, kita katakan mad iwad. Sebab asalnya baris 2, baris tanwin. Kita tukar dia jadi satu. Ya. Kita minta Ustaz sambung sikit lepas ni kerana kita dah mendapat pemanggil. Hello, assalamualaikum. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Saya Nora. Puan Nora daripada Pasir Gudang. Ya. Dipersilakan Puan Nora dengan yang berbahagia Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا
يهدي إلى الرشد فآمنا به Ya. ولن نشرك بربنا أحدا Ya. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا Ya. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا Ya. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا Aywa. صدق الله العظيم. Astagfirullahalazim. Terima Alhamdulillah. kasih Ustaz. Ya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi panggil hari ini semuanya Kaum Hawa. ya kemahawa dan dapat membaca dengan baik ya. Baik ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Okey, ingin saya sambung kembali Ya, berkaitan mengenai dengan mat iwad. mengenai mat iwad ya. Baik, mat iwad ni dia hanya terjadi apabila baris tanwin di atas ya. Baris tanwin ni dia ada 3, atas, bawah dan hadapan. Tetapi dia hanya berlaku pada baris tanwin fathatain ataupun baris 2 di atas. Kalau bertemu dengan baris 2 di bawah dan baris 2 di hadapan, dia tidak akan berlaku hukum mad iwad ataupun tidak diubah bacaan kepada baris 1. Dan lagi hukum mad iwad ni juga selain daripada huruf hamzah, dia hendaklah bersyarat adanya huruf mad alif. Selepas huruf yang berbaris tanwin, dia adanya huruf alif. Ya. Contohnya ayat pertama, ba baris 2 di atas, selepasnya huruf yang terakhir ada alif. Ayat yang kedua, dal baris 2 di atas, selepasnya ada huruf mad alif. Begitu juga yang ketiga, dal dan alif. Yang keempat, huruf ta baris 2 di atas, selepasnya ada alif. Dan yang kelima, huruf ba baris 2 di atas dan selepasnya ada huruf alif. Okey. Jika huruf hamzah huruf hamzah dia tidak memerlukan alif selepasnya. Ya, tidak contoh kita tengok pada banyak tempat lah ada, tapi saya ambil daripada surah An-Nisa. Cuba kita tengok ayat yang pertama daripada surah An-Nisa. Ya, pesanan ni untuk individu kita yang nak mempelajari tajwid ya tuan-tuan, sementara kita menunggu pemanggil-pemanggil. Okey, kita tengok pada muka surat 77. Muka surat 77. Cuba kita tengok surah An-Nisa ayat yang pertama, baris yang kedua. Baris yang kedua saya ambil daripada وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Selepas huruf hamzah tidak ada alif. Jadi bukan cara waqaf dia wanisa. Tak. Kalau dia baris 2 di atas, maka dia boleh menjadi mad iwad. Ini khas untuk huruf hamzah sahaja. Khas untuk huruf hamzah sahaja. Kalau huruf selain daripada hamzah, dia mesti memerlukan alif ya, selepasnya. Baru dia boleh jadi mad iwad. Okey. Okey. Itu dia sedikit tips tuan-tuan, kita minta Ustaz sambung sikit lagi. Ya. Sementara kita menunggu pemanggil-pemanggil yang lain. Okey, dan harakat mad iwad ni juga hendaklah dibaca dengan 2 harakat ya. Apabila kita berhenti tadi, alhamdulillah semua para pemanggil yang membacakan ayat-ayat yang kita pilih pada hari ini membaca dengan tepat dan betul ya. Kita berhenti dengan 2 harakat. Aywaja, ajaba, ahada, walada, syatata, kadhiba. Kita bunyi yang akhir itu, sebutan yang akhir itu, kita bunyi dengan 2 harakat seperti kita membaca
ataupun hukumnya seperti mad asli. Ya, dia jadi seperti mad asli. Saya nak tanya Ustaz. Ya. Kalau kita lebih daripada 2 salah ke? Dari segi makna tidaklah menjejaskan makna. Tapi dari segi Tata cara dari segi tajwid, dari segi kita menjaga harakat-harakat bacaan secara bertajwid, dia orang kata tidak sempurna. Kerana mat iwat itu hukum dia 2 harakat. 2 harakat saja. Harakat. Ya. Dari segi makna tidak jejas, ya, kita boleh baca ajaban, lebih kan. Tapi dari segi tajwidnya ataupun tartil mana kita nak jaga ni apa hukum tajwid tu, maka jejas di situlah. Ya. Okey. Okey, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Hilmi di atas penerangan yang telah pun diberikan kepada kita sebentar tadi, khususnya berkaitan dengan mat iwad yang kebanyakannya didapati pada penghujung bacaan ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima daripada surah Al-Jin yang tuan-tuan dan puan-puan sama-sama kita boleh perhatikan, iaitulah pada halaman 572 insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sedang pendengar, penonton hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita masih lagi berbaki lebih kurang dalam 25 minit. Maka kita mengalu-alukan lagi tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama dengan kita membuat talian, memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada kita, di mana pada hari ini kita baca ayat 1 sampai 5, walaupun range dia lebih kurang macam sebelum-sebelum ni, 5 ayat, 6 ayat, 5 ayat, tetapi kadar panjangnya itu pendek sikit. Kita pilih untuk nak mempermudahkan lagi, kita nak mengajak ramai lagi lapisan masyarakat, khususnya di mana saja anda berada untuk membuat talian kepada kita. Jangan rasa takut, sebab kita ni belum dengar nama asing lagi Ustaz. Nama-nama yang duduk telefon kita ni adalah individu-individu yang sama. Bukan kita tidak mengiktiraf, tapi kalau tu orang kata kalau mai orang lain ni dia jadi seronok sikit. Dia jadi terkejut. Ni pemanggil kita yang mungkin buat panggilan pertama kali, jadi kita berbanggalah dengan individu-individu yang sedemikian. Walaupun kita tidak menafikan, kita mengucapkan jutaan juga ribuan terima kasih kepada pemanggil-pemanggil yang senantiasa beristiqamah bersama dengan kita semenjak daripada PKP 3. Kita start buat ni semenjak daripada PKP 3 sampailah PKP 4 dan PKP B 5 itu kita dah ada PKP B dan sekarang kita berada di PKP B 5 yang kedua. Tu dia, kalau nak kira tu lama dah lah, tapi alhamdulillah kita masih lagi mendapat perhatian daripada seluruh masyarakat rakyat Malaysia, terutamanya beberapa individu macam Puan Mariam sebentar tadi daripada Gua Musang, Puan Nora, Puan Indah, individu-individu yang membuat talian kepada kita daripada Johor, daripada Kelantan pun ada, daripada Sungai Buloh pun ada juga Puan Murni, dan begitulah seterusnya pemanggil-pemanggil kita daripada negeri Perlis, daripada Kedah juga bersama dengan kita insya-Allah. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada kesemua pemanggil-pemanggil yang senantiasa bersama dengan kita insya-Allah. Baik, kita minta Ustaz memberikan sedikit lagi hukum-hukum tajwid yang lain mungkin juga seperti yang kita sering kali sebut, iaitu berkaitan dengan mungkin kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh pembaca-pembaca, khususnya kita sebagai orang Melayu. Bukan kita nak menafikan orang lain, orang Cina, orang India baca, mungkin Ustaz pun jangan dengar kan tu. Jadi orang Melayu ni selalunya dia salah apa Ustaz? Silakan Ustaz. Sepanjang pengalaman lah, pengalaman saya duk mengajar Al-Quran ni, orang Melayu ni dia dari segi lahjah lah, lahjah ataupun orang kata apa, fasahah dia tu, dia fasahah Melayu lah. Dia pikuk Melayu, kan. Contohnya macam sebutan ba dia jadi ba, ma dia jadi ma, macam tu je lah, kan. Kalau orang Melayu tu dia dari segi fasahah ataupun lahjah tu. Baik, masih lagi bersangkutan dengan tajwid, ya.
Cuba tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah lihat pada ayat yang ketiga surah Al-Jin. Baik, pada perkataan sahibatan, sahibatan. Jadi di situ atas huruf ta marbutahnya adalah berbaris tanwin di atas ataupun fathatain, ya. Fathatain. Baik, di situ boleh tak berlakunya hukum mad iwad jika kita berhenti padanya? Sebab tadi saya kata berlakunya mad iwad apabila huruf terakhir dari satu perkataan itu berakhir dengan baris dua di atas. Jadi di sini boleh ke tak boleh? Kalau kita nak berhenti kat situ. Ya. Jadi jawapannya tidak boleh. Sebab dia ada syarat yang kedua tadi. Syarat yang kedua apa yang saya beritahu tadi? Kena ada alif. Dia mesti ada alif selepasnya. Kecuali pada huruf Hamzah. Hamzah sahaja tidak memerlukan Dia tidak memerlukan alif. alif. Jadi di sini kalau kita berhenti padanya, hendaklah dimatikan huruf ta marbutah itu, dan dibunyikan dengan bunyi huruf ha. Tak boleh bunyi dengan huruf ta. Ya. Tak boleh sahibat, tak boleh. Ya. Dia kena bunyi sahibah. Dia kena tukar daripada bunyi ta kepada bunyi ha. Itu syarat mematikan huruf ta marbutah, ya. Bila dia hidup ataupun tidak dimatikan, maka dibaca dengan huruf ta. Kalau dia mati, dia hendaklah dibaca dengan huruf ha. Okey, demikian sedikit lagi tadi tuan-tuan. Masih lagi seperti mana yang disebutkan oleh yang berbahagia Ustaz Hilmi berkaitan dengan hukum mad iwad ni. Jadi kalaulah tips dia memang mudah, berhenti kena ada fathatain, dan selepas daripada fathatain ataupun dhammatain tu tak boleh. Memang fathatain saja. Ya. Selepas fathatain tu memang syarat yang kedua adalah kena ada huruf mad alif. Ada huruf alif, kena ada huruf mad selepas itu. Melainkan huruf yang berbaris fathatain itu adalah huruf hamzah. Dia tidak memerlukan huruf alif. Jadi kalau kita nak berhenti tak mana-mana yang tengah-tengah ke tak mana-mana ayat pun yang ada fathatain tu, tak boleh untuk kita nak buat dia sebagai mad iwad. Sana melainkan dia ada alif juga. Tak kira lah tengah, maka boleh buat. Itu tips dia. Baik Ustaz, kita dah terima pemanggil yang seterusnya. Kita akan terus. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adik kita ni, adik Zul Hilmi ke adik Zul Hisham? Zul Hisham. Zul Hisham. Okey, silakan adik Zul Hisham dengan yang berbahagia Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu. Baik, sewaktu adik Zul Hisham menyebut huruf ha berbaris di bawah tadi, qul uhi, kalau boleh itu bunyi angin dia tu bagi jelas sikit, ya. Sebab kalau angin tidak jelas, dia kedengaran seperti huruf ha. Qul uhi hi, dia dengar macam huruf ha. Tetapi kalau kita jelaskan, kita keluarkan angin yang banyak sikit, qul uhi, keluarkan angin dahulu, baru dia jadi huruf ha. Sekali lagi. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu. Kalau berhenti faqalu, dua hakat saja. Jangan faqalu. Kalau panjang macam tu, maknanya kita kena wasal, kita kena sambung, ya. Kalau berhenti faqalu, dua hakat saja. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu. Ya.
فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا Ya. يهدي إلى الرشد يهدي إلى الرشد فآمنا به Ya. ولن نشرك Kita Terputus. mengucapkan ribuan kemaafan kepada adik Zul Hisham. Dia sedap pula tengah duk tarik baca tu, tiba-tiba terputus panggilan. Tak apa, tidak mengapa, kita Tak apa. menanti kembali panggilan-panggilan yang seterusnya Ya. daripada pemanggil-pemanggil kita yang lain. Untuk adik Zul Hisham juga boleh untuk kembali membuat panggilan. Mungkin ni bateri habis ke, ataupun dia pakai kredit mak kak dia ke siapa ke, dia nak telefon juga. Adik pergi tertekan ke? Adik pergi tertekan ke, hak kecil lagi tu. Mereka ni adalah satu family yang senantiasa bersama dengan kita. Alhamdulillah, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa yang sangat-sangat menggalakkan anak-anak mereka untuk mempelajari tajwid, talian interaktif bersama dengan kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita menanti pemanggil-pemanggil yang seterusnya, dan saya juga nak buat pesanan kepada tuan-tuan dan puan-puan sementara kita menunggu pemanggil kita yang lain, iaitu pesanan yang sering kali juga saya buat, iaitu berkaitan dengan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai 2 aplikasi atau lebih yang sedang dipergunakan. Yang ni tengok, yang tu pun tengok. Jadi kebetulan kita dah telefon berjaya. Saya dah angkat panggilan daripada tuan-tuan. Tuan-tuan jangan duk tengok satu lagi. Sebab kalau tuan-tuan duk tengok satu lagi, tuan-tuan cakap di sini, saya dah jawab dah, duk tunggu. Tuan-tuan duk tunggu dalam satu lagi tu, bila ustaz dia nak jawab ni. Sebenarnya kami dah jawab dah di sini. Macam tadi ni berlaku juga sikit dia ustaz. Tadi berlaku seketika. Kerana mungkin dia sedikit memberi perhatian kepada aplikasi yang lain. Sebab itu saya minta, sekiranya anda mempunyai 2 aplikasi ataupun lebih, apabila panggilan anda telah pun berjaya bersama dengan kita, tinggalkan aplikasi yang lain dan terus kekal bersama dengan satu telefon sahaja yang anda sedang pergunakan untuk membuat bacaan kepada yang berbahagia ustaz, insya-Allah. Baik, kita terus kepada pemanggil. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini ayah kepada adik Zul Hisham, Cik Cik Zulkarnain. Ya. Daripada Padang Besar. Tadi terputus anak tadi ya? Ya, dah betul. Tak apa, sekejap kita Tak minta apa. dia baca, sambung lagi insya-Allah. Baik, persilakan Cik Zulkarnain dengan yang berbahagia ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba Ya. yahdi ila ar-rusydi fa'amanna bih Ya. ولن نشرك بربنا أحدا. Ya, jaga nush, jangan bagi tendang makhraj dia. Ya. Walan nusyrika. Ya. ولن نشرك بربنا أحدا. Ya. وأنه تعالى جد Sekali. وأنه تعالى جد ربنا. Banyak lah. Okey, ulang balik. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Ya. وأنه كان Dengung sikit. Bagi panjang sikit. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. Ya. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا.
Ya, boleh. Teruskan kepada Adik Sambung. Zul Hisham. Sambung ayat 2 tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terus. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا Ya. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا Ya, yaqulu safihuna. وأنه كان يقول Safihuna. وأنه كان يقول Safihuna. وأنه كان يقول Fi 2 hakat. وأنه كان يقول Safihuna. سفيهنا على الله Na 2 hakat. Ya. سفيهنا على الله شططا Ya. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا Ulang balik. Tadi allan taqula tu lan juga dengung ya. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا Ya. Aiwah. Ya. Jadi alhamdulillah bacaan yang baik juga daripada adik Nur Hisham, Zul Hisham. Cuma kena hati-hati ya. Ayat 4 tu safihuna. Fi tu dibaca 2 hakat. Mungkin tulisan Al-Quran tak jelas ke, wallahu alam ya. Tapi maknanya kita melihat di situ ada 6 huruf. Sin, fa, ya, ha, nun, alif. Ada 6 huruf ya. Apabila kita membaca, kita melihat pada baris. Bunyi yang akan keluar daripada mulut kita berdasarkan baris. Dia tidak berdasarkan huruf. Kalau kita tengok huruf ada 6, tapi dia bunyi 4-nya. Safihuna. Dia bunyi 4 kali. Tapi huruf ada 6. Jadi sebutan-sebutan Al-Quran ni dia kena berdasarkan kepada berapa kali dia tu kena berdasarkan kepada baris. Bukan berdasar kepada huruf. Jadi kena hati-hati di situ ya. Baik. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada pemanggil kita. Ni juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni juga adalah pertama kali kita buat macam ni. Satu panggilan kita bagi 2 orang baca. Ni rekod rekod untuk kita sepanjang kita buat program talian polis mengaji ni, insya-Allah. Terima kasih kepada Encik Zulkarnain bersama dengan seluruh keluarga Encik Zulkarnain yang senantiasa bersama dengan kita. Mungkin juga ada yang masih lagi berkeluarga tetapi tidak diketengahkan, jarang diketengahkan, iaitu yang berbahagia Ustaz pentahsin kita, Ustaz Ustaz Syarif Abdul Salam, yang sering kali juga membuat panggilan kepada beliau, iaitulah ibundanya yang Makcik Poh daripada Padang Sera dan
Dan yang tu makcik poh tu adalah mak kepada pentahsin kita. Dan juga sering kali yang membuat panggilan kepada yang berbahagia Ustaz Syarif Abdul Salam adalah adik dia, iaitu Abdul Syakur. Yang tu pun taranum sama naik tu. Jadi alhamdulillah, tidak mengapa tuan-tuan, bukan kita nak kita kata apa kroni, tidak. Kita tidak ni telefon bukan kita mengalu-alukan sesiapa saja, tetapi kadang-kadang kita tak nafi ada orang ni confident level dia lain. Dia nak saya berani dengan Ustaz Hilmi saja. Saya berani dengan Ustaz Allah saja sebab saya dah duduk biasa mengaji dengan dia dah. Walaupun kebanyakan orang takut dengan Ustaz Allah. Tapi tidak mengapa, kita tak perlu nak berasa takut dengan sesiapa. Ini hanyalah sekadar perkataan yang dipergunakan di apabila kita bercakap ni. Yang penting adalah kita mempelajari ilmu tajwid, hukum hakam berkaitan dengan Al-Quran, yang mana panjangnya pada hari ini. Alhamdulillah, saya juga mendapat sedikit sebanyak tambahan berkaitan dengan mat iwak ni. Selalu kita duk baca, tapi orang kata tips Ustaz, macam yang Ustaz sebut tadi, kalau kita jumpa yang di tengah-tengah tu, itu pun saya kurang bagi perhatian sebab memang kita tak pernah berhenti. Tetapi setidak-tidaknya kita tahu, kalau kita nak berhenti, maka caranya adalah yang sedemikian, kita kena cari alif. Kalau ada alif dan dia fathatain, maka boleh untuk dijadikan mat iwak, walaupun bukan di hujung ayat. Sengaja kita nak berhenti di tengah ayat. Tetapi kalau tak ada alif, tak boleh syarat dia, tuan-tuan. Maka sebab tu kita buat talian interaktif ni supaya kita boleh tambahkan sedikit sebanyak ilmu kita, insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masa berbaki lebih kurang 5 minit lagi, kita mungkin minta yang berbahagia Ustaz memberikan sedikit penerangan yang terakhir sebelum kita mungkin juga mendapat panggilan terakhir pun kita akan mengalu-alukan. Tetapi sebelum itu kita minta Ustaz dulu untuk membuat sedikit penggulungan yang terakhir sebelum kita mendapat pemanggilan terakhir, dan kemudian saya akan menutupkan kita punya program kita pada petang ini. Dipersilakan Ustaz. Jadi Ustaz Syafiq kalau kita melihat kepada pemanggil-pemanggil yang sentiasa membuat panggilan, kalau nak dibagikan dalam negeri Perlis ni lah. Ni luar tajuk sikit Luar tajuk. Tak apa Ustaz, tak apa. Kalau Perlis ni dia ada 3 parlimen kan. Padang Besar, Kangak dan Arau. Ya, betul. Saya rasa yang zon ataupun parlimen Arau ni betul. Tak pernah ada pemanggil lagi ya. Okey. Ada Ustaz, Tamun Tulang. Tamun Tulang. Ada seorang, Ajwat ya. Ustaz Ajwat ya. Dia seorangnya. Kalau yang parlimen Padang Besar ramai dah. Pak Amai. Kangak pun ramai juga. Santan. Kangak ya. Yang Arau ni baru seorang tu lah kan. Jadi kita mengalu-alukan. Mengalu-alukan. Ini bukan nak komen, tapi kita tasjek. Ya. Ada wakil Arau ni kerak telefon. Arau ni kurang sikit. Baik. Mengenai hukum-hukum bacaan ya. Pada ayat yang ketiga, jadi apa yang saya dengar tadi, pembaca-pembaca dapat mengawal makhraj huruf dengan baik, terutamanya apabila menyebut perkataan ittakhadha sahibah ya. Jadi kalau kita lihat di situ huruf-hurufnya ada yang bersifat isti'la dan ada yang bersifat istifal. Selalunya apabila pertemuan antara sifat isti'la dengan istifal ni, kalau kita tidak berhati-hati, dia akan terikut dengan sifat huruf sebelum ataupun selepasnya. Contohnya dia akan baca macam ni, mattakhadha sahibatan. Dia terikut zal jadi tebal. Sebab apa? Dia dikapit oleh 2 huruf yang bersifat isti'la, iaitu huruf kha dengan sad. Dia akan terikut zal tu jadi za. Mattakhadha sahibatan. Dia 2 perkataan tu Ustaz. Dia 2 perkataan dengan sahibatan. Ya. Yang saya nak sentuh di sini iaitu apabila bertemu sifat isti'la dengan sifat istifal, maka pembaca harus berhati-hati. Dia kena orang kata apa? Pelan sikit kot. Dia kena tarkikkan balik. Kalau berjumpa dengan isti'la, tafkhim, bunyi tafkhim, tebal.
macam kha dengan sa. Kha, sa bunyi tebal. Di tengah-tengah dia huruf zal. Zal berbunyi tarqiq, berbunyi nipis. Jadi apa yang nak kita jaga dari situ? Huruf zal tu. Sebab dia terkapit. Ya, betul. Khazasa, khazasa. Matakhadha. Kalau kita tak berhati-hati, kita tak menjaga sebutan di situ, kemungkinan dia akan terikut dengan sifat isti'la ataupun dengan bunyi tafkhim. Tebal. Bunyi tebal. Huruf sebelum dan selepas. Ya, sebab dia duduk di tengah-tengah tu. Ya. Ya. Ya, Okey. itulah. Demikian tadi tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, berkaitan dengan kita kata intabih. Perlu diberi perhatian dan juga penekanan kepada huruf-huruf yang kita nak baca, terutamanya yang disebutkan oleh yang berbahagia Ustaz sebentar tadi berkaitan dengan isti'la. Huruf-huruf yang dia tinggi. Isti'la tu daripada perkataan a'la, ala, ali, tinggi. Itulah huruf-huruf yang tinggi tadi ni. Kita risau bila ada huruf yang dia jadi macam tinggi, rendah, tinggi. Yang rendah ni pun kita angkat dia. Ya, dia terikut. Kita terikut sebab dia dikapit oleh huruf yang tinggi. Kha tinggi, sa tinggi, za dia kena rendah balik. Ya. Tapi kita dah kapit dia, kita pula jenis baca laju dia nak cepat matakhazasa. Dia bunyi sedap mah. Jadi itu yang perlu diberikan perhatian. Terima kasih Ustaz, kita ucapkan di atas penerangan sebentar tadi, tips sikit kepada kita. Mudah-mudahan sikit-sikit yang kita himpunkan ini menambah ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan Al-Quran, insya-Allah. Jadi jam juga telah pun menunjukkan 3:31 petang. Kita ucapkan terima kasih kepada pemanggil-pemanggil kita, dan kita minta Ustaz mungkin ada sikit lagi dan seterusnya kita akan simpulkan dan kita tutup kita punya majlis petang. Silakan Ustaz. Baik, apa yang saya terangkan tadi, dia boleh menyebabkan berlakunya perubahan makna. Disebabkan kita menebalkan bunyi zal, maka kita telah menyebut huruf dha seolah-olah macam bunyi khadha. Dia tak jadi ittakhadha, dia jadi ittakhadha. Itu boleh menyebabkan berlakunya perubahan makna. Ittakhadha maksud dia ambil. Ya, ambil. Ittakhadha anda kena cari balik. Maknanya bila kita salah menyebut huruf menjadi huruf yang lain, dia akan makna pun berubah. Ya, bukan salah baris saja boleh merubah makna, boleh merubah dari segi kefahaman ayat, merubah bunyi huruf juga lebih-lebih lagi lah. Boleh merubah makna. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita kena berhati-hati dalam melafazkan, menyebutkan perkataan-perkataan Al-Quran. Contoh benda yang saya paling suka untuk nak bagi contoh macam yang Ustaz tadi, sebelum kita nak tutup ni, saya nak bagi contoh lah. Kadang-kadang kita tertukar baris Ustaz. Ya. Innama yakhshallaha. Yang ni paling bahaya sekali dalam ayat. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Tetapi kita baca innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Dia tukar yang tu, sesungguhnya Allah takut kepada ulama. Sedangkan sebenarnya ayat itu adalah ulama, individu yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Kerana ulama ni dia ilmu dia banyak, dia tinggi, maka dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang paling faham, dia yang paling takut. Kita ni mungkin iman kadang naik kadang turun, kita kurang sikit Ustaz. Jadi ulama dia paling takut. Tapi kalau kita salah baca, salah baris tu, maka Allah takut kepada ulama. Jadi kita kena jaga baris ni tuan-tuan, seperti yang diterangkan oleh Ustaz. Walaupun baris betul kadang-kadang, tapi tertukar huruf, bunyi tu pi ke huruf lain Ustaz, no? Kita bimbang, maksud juga akan lari tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita ini, penerangan kita ini menjadi pengakhiran kita pada sesi hari ini, hari Jumaat, hari ke-6 kita menyambut Syawal. Mudah-mudahan
kita mendoakan tuan-tuan dan puan-puan di mana saja anda berada dalam keadaan sihat walafiat, dan kita akan bertemu lagi pada keesokan hari insya-Allah. Yang baik itu datangnya pada Allah, yang lemah salah dan silap terkesannya bahasa ini datangnya pada kami di sini. Kita mengharapkan kita bertemu lagi dalam keadaan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala pada keesokan hari. Saya mohon ampun maaf, dan insya-Allah kita tangguhkan majlis kita pada petang ini dengan tasbih kifarah. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.